Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk kalimah ini silakan. Baik, terima kasih Saudara Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar-pendengar Radio Malaysia Kedah FM, pencinta-pencinta ilmu, semoga semuanya dalam rahmat dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya petang ini kita dapat bersama-sama lagi dalam bimbingan perdoaan. Pada petang ini negeri kita tengok satu tajuk yang ada kaitan dalam rumah tangga. Tajuk ini nama dia nusyus. Nusyus orang perempuan selalu dalam kata ni. Nusyus ni dalam bahasa Melayu makna dia derhaka. Derhaka lah. Nusyus dalam hal derhaka ni dikaitkan kepada pasangan suami isteri. Ada satu lagi derhaka dia panggil ukuk. Ukuk ni iaitu untuk penderhakaan kepada ibu bapa. Dia panggil ukuk. Penderhakaan suami isteri dia panggil nusyus. Dan satu lagi baghyun, itu penderhakaan kepada pemerintah. Pada petang ni kita tengok sikit bincang-bincang berkaitan dengan nusyus ataupun penderhakaan suami isteri. Dia punya tarikh dia untuk pemahaman yang mudah dan ringkas ialah yang pertama, nusyus itu ialah tindakan isteri menderhakai suaminya. Satu, negeri. Yang kedua pula, nusyus juga ialah perbuatan suami meninggalkan istrinya tanpa sebab. Dia belah di mana tu? Suami tinggal isteri, suami tinggal isteri. Bukan orang soleh dia nanti. Kesengajaan dia meninggalkan istrinya tanpa memberikan apa-apa nafkah. Dan juga nusyus suami ini ialah membiarkan istrinya dan juga menyakitinya. Jadi pada kali ini kita ingin menjelaskan bahawa nusyus itu tidak hanya berlaku di pihak isteri sahaja. Jadi orang dengar kata isteri dahaka. Sebenarnya ada ruang dan masa suami juga berlaku nusyus kepada isterinya. Tetapi selalu kita dengar orang panggil nusyus ni isteri nusyus kerana jika dihitung. Jika dibilang, dikira, kebanyakan yang dahaka ini adalah isteri berbanding dengan suami. Suami bukan tak ada yang dahaka kepada isteri, ada. Tapi jika dibuat nisbah, secara mereka ni kumpulan yang sedikit berbanding dengan orang perempuan. Membezakan perkara yang membezakan jumlah itu ialah bentuk-bentuk pendahakaan tu. Jika dilihat bentuk-bentuk pendahakaan daripada orang perempuan cukup banyak berbanding dengan bentuk-bentuk pendahakaan daripada suami kepada isteri. Itu satu. Perkara yang kedua kita nak kali ini adalah tentang hukumnya, hukum nusyus. Hukumnya adalah haram dan berdosa. Bahkan dia termasuk dalam salah satu dosa besar. Sama ada yang nusyus itu isteri ataupun suami. Itu berdosa. Tapi ada sesetengah orang, nanti kita tembak-tembak lah ya. Kalau dia tahap meluat pada setengah lu cukup tinggi. Orang kata jangan buat begini, tak hormat ni. Dahaka tak nak ni. Biar dahaka ni. Jadi siapa juga tak. Sekarang ni kita ingin memberi penjelasan hukum Allah Ta'ala jangan dicoba. Ini bukan fata memang. Ini fata yang kita perkatakan ni untuk buat betul lah. Ini kalau berlaku. Ada beberapa dalil hadis Nabi SAW dan juga ayat Quran. Yang penting sebahagian daripada salah menunjuk kata berlaku pendahakaan ni. Yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha, la'anat al-malaikatu hatta tusbiha." Maksudnya apabila seorang isteri itu tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, yang suami tidur membuah, maka malaikat mengutuknya, melaknatnya sehingga ke pagi hari. Sampai masih main berbuh. Daripada mula tidur. Jadi orang perempuan kena ambil perhatian. Terutama tua yang muda berapa. Dia bukan kata lawan apa. Kadang-kadang saja nak tidur dengan orang. Kalau nak tidur dengan orang, sama tidur dengan suami, kena abang ada. Kadang-kadang orang main rumah kan. Kau ipar main rumah. Masa nak tidur dengan kau ipar lagi nanti. Teman dia, kena abang lagi.
Jangan belok gitu tu. Tak boleh. Macam tu Nabi. Bukan belok. Kemudian yang kedua, sabda Nabi, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, falam ta'tihi, fabata ghadban 'alayha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Maksudnya, bila seorang suami mengajak istrinya di atas tadi, ajaknya hubungan jenis, maksudnya, lalu istri enggan, baca jauh, dia duduk tengah mimpi, coba tak, dia tahu kan, tapi itu nak makan pria ni. Lalu suami pun tertidur dalam keadaan marah kepada isteri tersebut. Maka malaikat mengutuk isteri tersebut sampai ke pagi hari. Bukan main ni. Ini hadis Nabi. Kemudian yang tiga, sabda Nabi, "Walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Demi Tuhan yang diriku berada di dalam kekuasaannya, Nabi sebut. Tiadalah seorang lelaki itu apabila dia mengajak seorang istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya enggan, melainkan malaikat yang di langit memurkai, membenci istri tersebut sehinggalah suami kul balik. Pengen meredai balik. Kami nak minta pahala kumah. Baru malaikat Monti benci. Ini sebahagian daripada dalil-dalil menunjukkan bahawa haram hukumnya kepada isteri itu untuk nusyus kepada suaminya. Perkara yang kita tengok tanda-tanda nusyus. Nak tahu tanda-tanda nusyus ni? Banyaklah. Saya sebut sebahagian daripadanya. Yang pertama, tanda-tanda isteri nusyus. Kita tengok tanda-tanda isteri itu. Isteri nusyus, isteri dahaka kepada suami ni tanda ada apa? Jadi yang pertama sekali tidak tahan kepada suami. Suami suruh lawan, bengkiam. Dia tak tahan kepada suami ni, dia ada banyak cara. Kadang-kadang dia menjawab, suruh orang nak lihat jalan. Itu kira dahaka tu terang-terang. Ataupun berdiam, tak buat apa, orang suruh tak buat. Tak buat. Ataupun suruh buat benda lain, dia buat benda lain. Itu dia panggil dahaka. Yang kedua, tanda isteri itu dahaka, dia keluar daripada rumah tanpa izin suaminya. Ini selalu berlaku dalam konteks kehidupan masyarakat Islam kita. Keluar rumah tanpa izin daripada suaminya. Keluar di rumah jiran, siapa yang pergi letak tadi, di rumah jirannya, di rumah jiran sebelah. Dia makan kenduri, masih tak tahu. Kita tengok orang sakit. Sejalan tu bagus, tapi tak dapat komisen daripada suami. Maka itu dikatakan nusyus. Setelah tu keluar pergi buku. Cara nusyus jalan. Okay. Tetapi jika dia keluar kerana terpaksa, dia terpaksa keluar, maka itu tidak dikira sebagai nusyus. Bila negeri kepala rumah terbakar, takkan mencari dia suami itu jauh. Lagi apa lagi? Seperti dia nak pergi jumpa kodi. Ini sebuah cerita ni. Kalau dia jumpa kodi, maksud dia apa? Mesti dia ada masalah rumah tengah dia. Dia jumpa kodi untuk mendapatkan haknya. Dia nak mengadu kepada kodi, salah. Suami dia buat sekian-sekian, tak begini dan seumpamanya. Ini dia tak perlu bagi tahu dan minta izin daripada suaminya. Dia tak berubah dan sekarang yang demikian. Tapi dia cakaplah, habis jumpa kodi, dia kena balik. Habis jumpa kodi, singgah Tesco pula. Jadi dia boleh. Atau dia keluar mencari nafkah. Kerana suami tidak menyerahnya. Ada seorang orang negeri suami tak boleh makan. Kalau tak boleh keluar, saya makan. Okey, tak makan. Jadi pada saya itu tidak dikira sebagai nusyus. Kemudian tanda yang ketiga, isteri nusyus ni, iaitu dia menghalang suami beristimtak. Beristimtak dengannya. Beristimtak ni bahasa